Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu tajuk baru iaitu estimation. Okey. So kita lihat slide ini. Estimation, population parameter and sample statistic of estimation. Baik, kalau kita lihat kepada yang dipaparkan dekat depan ini, kita ada dua benda kat sini. Yang pertama adalah population dan yang kedua adalah sample. Untuk population, parameter dia adalah mu dan juga sigma. Mu tu adalah mean, population mean. Dan sigma ni adalah population standard deviation. Sementara untuk sampel, parameter dia adalah x bar iaitu sample mean, and s. S ni adalah sample standard deviation. Jadi dari population ini kita akan estimatekan population ini dengan menggunakan sampel, di mana sampel ini akan menjadi estimator untuk mewakili population tersebut. Jadi dalam kes ini kita katakan contohnya the sample mean, misalnya x bar x bar is the point estimate for the population mean. Okay, so daripada rajah ini juga kita akan peroleh yang berikut, iaitu when the sample size increase and the estimator value approaches the estimated parameter value, maka kita katakan the estimator is consistent. Boleh ya? Yang kedua, when the estimator has the smallest variance, maka kita katakan the estimator is efficient. Okey, so kita ada dua istilah kat sini. Yang pertama adalah consistent, yang kedua adalah efficient. Semua tu berkisar mengenai antara sample dan juga population. Baik, kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu saya nak bincangkan dua benda kat sini sebenarnya. Yang pertama adalah confidence level, yang kedua adalah confidence coefficient, terutamanya yang ini yang dinamakan significant level. Jadi kalau kita bincang confidence coefficient, dia adalah 1 tolak alpha. Ya, ini adalah confidence coefficient. Dan alpha ini merujuk kepada significant level. Jadi di antara significant level dengan confident level, dia saling berkait. Okey, baik. Confident level tu adalah sejauh mana keyakinan kita apabila hendak estimate the population parameter dengan menggunakan sampel data. Itu adalah confident level, ya. Tahap keyakinan, ya, tahap keyakinan. Jadi bila kita sebut confidence level, kita biasanya akan diberi dalam bentuk peratusan. Misalnya 90%, 95%, 99% atau nombor lain 80%, 99.9% misalnya. So confidence level normally akan diberi dalam bentuk peratusan. Baik, sekarang ni saya nak hubung kaitkan di antara peratusan ini, iaitu confidence level ini dengan significant level, alpha ni. Baik, lihat contoh berikut. Contoh yang ini contoh ini kita katakan kita ambil 95%, ya. So 95% ini bila kita nak kaitkan dengan significant level, of course kita akan menggunakan 1 tolak alpha ni kan. So jadi pengiraan dia adalah seperti berikut. 1 tolak alpha sama dengan yang peratus ni tukarkan kepada titik perpuluhan. So bahagi 100 lah. So kita dapat 0.95, and finally we are going to obtain alpha equal to 0.05. Nampak tak? Baik. Kalau kita nak ringkas, kita fikir macam ni saja. If we are given 95%, baki dia berapa? 5% kan? Out of 100 lah. So
95%, baki dia adalah 5%. So 5% convert pada perpuluhan, dia jadi berapa? 0.05, betul? Jadi 0.05 itu adalah alfa dia. Boleh tak macam tu? Macam tu lebih mudah kan? So jadi dia adalah vice versa ya. So maksud dia, if we are given 95%, maka automatically kita tahu alfa dia adalah 0.05. Sama juga if we are given the significant level 0.05, maka automatically kita akan tahu kita punya confident level. Boleh? So macam tu ya. So contoh kedua, ini saya terbalikkan dia. If we are given the significant level, katakan 0.01, aka kalau peratus berapa ni? 1% kan? 1%, maka confident level dia adalah 99%. Nampak tak? So jadi kita dah nampak sedikit hubung kait di antara confident level dengan significant level ya. So ini satu perkara. Yang kedua, kita akan melihat pula mengenai, ini adalah rumusan dia. Sedikit rumusannya, dan saya percaya kita dah nampak apa yang berlaku kat sini. So 90% sama dengan alpha 0.1. 95% dia akan jadi 0.05. 99% dia jadi 0.01. Nampak kan? So jadi kita boleh guna ini untuk identify the alpha if we are given the confident level. Okey, kita pergi kepada perkara seterusnya, iaitu confident interval ataupun disebut selang keyakinan. Selang keyakinan yang dikira berdasarkan sampel data yang akan mencerminkan kita punya population. Baik, bila kita sebut confident interval ataupun selang keyakinan, kita ada interval. Interval ini biasanya diwakili oleh dua nombor. Misalnya yang berikut. So seperti yang kita nampak kat sini, 73 dan 81 kan. So maknanya bila kita berdepan dengan persoalan yang melibatkan confident interval, dia akan end up dengan two values. Selang lah. Selang iaitu selang mu untuk mean population mean. Contohnya we are sure that 95% that the exam marks of the population mean is in between 73 and 81. Contohnya macam ni lah. Nanti kita buat pengiraan. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk mendapatkan nilai-nilai ni. Dua nilai ni. Kita nak dapatkan selang ini. Cara dia macam mana? Baik, cara dia adalah berikut. Ini adalah confident, cara untuk mendapatkan the interval dua nilai tadi tu. So confident interval of single mean. Baik, apabila kita membincangkan mengenai confident interval of single mean, sebenarnya dia ada beberapa variasi. Okey, ada beberapa variasi. Yang kita nampak sekarang ni adalah dua variasi. Sebab saya hendak memudahkan kita punya pemahaman, so kita pecahkan kepada dua bahagian terlebih dahulu. Satu adalah apabila the sample size kita besar, dan satu lagi apabila sample size kita kecil. Sample size besar tu bermaksud sampel kita tu sekurang-kurangnya 30. At least 30. So misalnya 35, 50 dan sebagainya, itu adalah large sample. Satu lagi adalah the small sample, di mana sampel tu adalah less than 30. Misalnya 18, 15, 12, 20 dan misalnya. So jadi bila kita sebut large sample ataupun small sample, kita punya approach berbeza. So kalau kita lihat dekat sini, ini ada satu persyaratan saya tulis dekat bawah ini, for the large sample or the sigma dinyatakan. Sigma
unknown. Ya, ini satu lagi persyaratan ya. Dan untuk for the small sample sebelah sini pula ada satu lagi persyaratan, iaitu dan sigma tidak dinyatakan. Ya, the population standard deviation is unknown. Ya, dia tidak dinyatakan dalam soalan, tetapi sebenarnya yang diberi adalah S, bukannya sigma. S tu apa? S tu adalah sample STD kan, sample standard deviation. So, maknanya kita kena berhati-hati jugalah apabila kita membaca, bila kita nak menyelesaikan apa-apa persoalan, kita kena lihat apa yang diberi sebenarnya. So, first thing, kita kena cuba identify sample tu dulu, dia large sample ataupun small sample. Lepas tu slowly kita cuba kenal pasti apa yang diberi, sama ada kita diberi population standard deviation ataupun sample standard deviation. Boleh? Baik, saya nak terangkan dekat sini, for the large sample, cuba kita beri perhatian kepada kotak yang saya tandakan dengan color pink ini. Ya, yang ini. Ini adalah cara kita nak mendapatkan interval tersebut. For the large sample, kita akan pakai EZ. Dia sama je ya. Kalau kita lihat betul-betul, susunan dia semua sama. Yang membezakan adalah satu pakai EZ, iaitu normal. Satu lagi pakai ET, iaitu T. Okay. So, ini pakai normal table. Ya, table bagi normal lah ya. Yang ini pakai table T. So, nanti saya tunjukkan macam mana kita nak buat. Okay. So, jadi yang membezakan adalah ini saja, iaitu EZ. Ya, minus EZ plus EZ. Ini pakai ET. Minus ET plus ET. Dekat sini. So, sekarang ni, kalau kita dah identify it is a large sample dan kita menggunakan approach yang ini, kita menggunakan EZ, maka sebenarnya kita just fill in the blank saja. Maksud dia, kita isikan apakah X bar ini, kita cuba buat sedikit pengiraan EZ ini, and job done. Okey? Baik, sekarang ni kita lihat. EZ itu, baik EZ ataupun ET, itu adalah margin of error. Ya, ataupun maximum error. So, cara untuk mendapatkan maximum error ini adalah seperti berikut. Yang ini. Ya, untuk EZ ditulis Z alpha over 2 dan didarabkan dengan dalam kurungan ini, iaitu sigma over square root of n. Boleh? Sementara untuk ET pula sedikit berbeza sebab kita pakai T kan. So, T ini adalah T alpha over 2 V. Lepas tu dalam kurungan ini sama, iaitu S over square root of N. So, S ini adalah sample standard deviation ya. So, ini. Dan kita lihat V ini pula sebenarnya adalah N tolak 1. So, jadi kalau kita perhatikan baik EZ ataupun ET yang dalam kurungan ini tak ada masalah dan tak ada isu pun sebenarnya sebab all this information are given in the question. Alright, don't worry. Ini jangan bimbang, ini pun jangan bimbang. Yang kita perlu kira adalah Z ataupun T. Itu sahaja. Boleh? Okey, kita start dengan yang mana mudah dulu. So, kita start dengan T dulu ya. Dengan T dulu. Baik, cara kita nak kira T, mudah saja. Okey, yang pertama sekali, kita lihat N dia dulu. Contohnya, N tu 18. Ya, N tu adalah sampel ya. Sampel tu, tengok dalam soalan. So, katakan sampel dia adalah 18. Lepas tu, kita cuba lihat dalam soalan juga, dia punya confidence level. Misal dia diberi 95%. Okey, tak apa. Kita tulis dulu. Dan, daripada sini, kita tahu nilai V dia adalah 17. Ya, sebab V tu adalah N tolak 1. Macam ni. So, yang saya merahkan ini is the most important information yang kita perlukan. Iaitu the confidence
level dan juga V. Sebab based on this information, kita akan buka table T dan kita cari intersection dia. So in between 95% dan juga 17. Nanti saya tunjuk. Ya, so saya tunjukkan macam mana kita boleh dapat 2.110 ini. Okey, ini agak mudah. Baik, selesai untuk ET. Untuk EZ pula, EZ pula, cara untuk mendapatkan Z alpha over 2 ini. Sebenarnya saya dah buat rumusan untuk ini sebenarnya. Cuma saya tunjukkan jugalah macam mana kita nak mendapatkan nilai Z tersebut. Baik, to find Z. Ya, to find Z alpha over 2 lah ya. So, yang alpha ni adalah significant level ya. Ini adalah significant level. Okey, misalnya kita diberi confidence level dia adalah 95%. Ya. So, 95%, kalau ingat lagi, 95% yang baki tu adalah 5% kan. 5% tu sama dengan 0.05, betul? Itu adalah alpha dia. Yang inilah, ini alpha dia. Okey, so kalau alpha adalah 0.05, maka alpha over 2 adalah 0.025. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak dapatkan? Okey, jawapan dia adalah 1.96 sebenarnya, ya. Jawapan dia adalah 1.96. Jadi cara untuk mengiranya adalah sebenarnya dia bertitik tolak kepada area under the graph. So kamu boleh lihatlah ya, dalam modul ataupun dalam mana-mana rujukan cara macam mana kita nak dapatkannya. Cuma for simplicity saya terangkan macam ni. Ya. Okey. Daripada 0.025 ini kita akan dapat 1 tolak 0.025. Okey, dan from here kita akan dapat 0.975. Hasil 0.975 ini kita perlu cari di dalam table normal, inside the normal table. Kalau kamu ingat, dalam table normal dia ada satu sebelah atas, satu sebelah tepi. Kan? Lepas tu yang belah dalam tu adalah dia ada banyak nombor kan. So kita kena cari 0.975 ni di bahagian dalam yang banyak-banyak nombor tu. Pilih yang mana satu. Jadi kalau kamu cari nilai ini 0.975, kita akan dapat 1.96. Okey, 1.96 ini adalah nilai yang sebelah tepi dan sebelah atas tu. Ya, 1.9. Okey, ini 1.9 di sebelah kiri. Ini adalah 0.06 di sebelah atas. Okey, so kita akan dapat sebelah dalam tu adalah 0.975. Boleh ya? So jadi kalau kita lihat kat sini, for 95% confidence level, it give us 1.96. Jadi saya dah buat rumusan dekat sini untuk kita gunakan. Ini adalah beberapa contoh. Yang contoh tadi tu adalah merujuk kepada rumusan nombor 2, iaitu 95% it gonna be 1.96. Kalau kita diberi 90%, kita akan dapat 1.645. Kalau 99%, kita dapat 2.58. And finally, kalau 99.5%, kita dapat 2.81. Okay, so tapi tengok-tengok jugalah dia punya ni nilai-nilai ni ya, 0.005, 0.025, 0.05 dan juga 0.025. So ini kena lihat juga. Cuma kebiasaannya kalau kita diberi 90%, kita boleh ambil 1.645 dan seterusnya. Okey. Baik, saya nak terangkan macam mana kita nak dapatkan ini ya, by looking at the T table. So kita ada apa? Ada 17 and 95%. Baik. By looking at the T table, ini adalah T table ya. T table ini ada banyak nombor kat sini. Lepas tu kita ada sebelah kiri ini adalah for the V. Ya, V dia. Dan kalau kita lihat dekat bawah ni, ini telah pun diberi confidence level. Tadi kita diberi 95 kan? So kita dah tahu dia akan melibatkan baris ini. So kita lihat 17 tu dekat mana? Ini dia. Ini adalah 17 baris
baris ini adalah 95% tadi, maka the intersection gonna be di sini, iaitu 2.110. Boleh? So, sebab itulah kita dapat yang ini, ini. Okay? Okay guys, so kita pergi kepada contoh. Sebentar. Okay, this is our first question. Kita boleh baca. Dan kalau kita perhatikan soalan ini, dia telah pun diberi sampel dia 50. Jadi, n equal to 50. Ini adalah sampel ni besar, ya. Large sample, di mana kita akan menggunakan EZ. Ya, EZ, ya. So, yang ni lah, yang ni. Yang saya gerakkan mouse ni. Kita akan menggunakan yang ini, ya. So, kita nak fill kena isikan semua maklumat, iaitu kita kena dapatkan X bar, kita dapatkan EZ, dan kita akan dapatkan jawapannya. Jadi, kita lihat apa lagi yang diberi. Kita diberi min. Min adalah 54, ya, iaitu X bar adalah 54. Dan kita juga diberi, ini kita diberi ni, ya, population standard deviation. So, ini adalah population standard deviation, iaitu kita dapat sigma sama dengan 6. Bukan S, ya. Ini adalah sigma sebab kita diberi population. Now, kita punya confidence level berapa? Ini adalah confidence level, iaitu 95%. Tadi saya dah terangkan, kalau 95%, kita akan pakai 1.96 dekat sini. Nampak? Okey. So, sekarang ni, yang mana kita dah dapat? Kita dah dapat X bar, kan? Nampak tak? X bar ni adalah 54. So, kita dah boleh isi kat sini, 54, this part. And another part adalah dekat sini, 54. Settle. So, now we are going to find EZ. EZ adalah yang ini, ya. EZ adalah ini. Di mana, untuk 95%, Z dia adalah 1.96. Lepas tu, yang ini, untuk sigma adalah 6. Untuk square root of n, kita dapat square root of 50. Kira, dan kita dapat 1.7. Dan letakkan 1.7 ini ke dalam sini, dan juga sini, dan buat sedikit pengiraan, and it would end up dengan dua interval ini, iaitu mu lies in between 52.3 and 55.7. Boleh? Okey, ya. So, ini kita menggunakan, sebab size sample dia besar, kita menggunakan EZ. Now, we are going to look another example. Sebentar. Okay, here we go. Kita ada another example here. So, dalam contoh ini, kita lihat sampel dia 12 saja. Nampak tak? Kecil. Okay. So, small sample, maka kita akan menggunakan ET. Okay. Kita akan menggunakan ET. Jadi, kita lihat information yang lain. Apa yang diberi? Diberi min. Min dia adalah 3.1. Yang ini. Okay. Ini sangat jelas. Lepas tu, and the standard deviation was 0.38. Okay. Standard deviation ini bukan population punya standard deviation, ya. Ini adalah sampel punya standard deviation. Sebab itu saya tulis ini. Careful, ya. Ini not sigma. Tetapi it is really is the S. S equal to 0.38. Careful kat situ. Lepas tu, kita punya confidence interval, confidence level kita, apa? Ini, 95%. Ini adalah confidence level kita, 95%. Jadi, kita menggunakan T. Ini, ya. So, kita akan lihat table T, ya. So, we are given 95% here. And then, kita pakai T.
kita punya sampel 12, maka V kita adalah 11. Yang ni lah ya. So these two information kita akan guna pakai untuk look for the value. So kita akan look at the T table. So kita need to find out whether betul tak ini 2.201 ni. So 95 and 11. Okay, sekejap. Okey. Ini adalah table T. Di sini adalah 95. Lepas tu kita nak lihat 11. Ini 11. Okey. So, and this is the intersection point. Bukan intersection point. The intersection. Iaitu 2.201. Maka kita akan gunakan ni lah ya. Dia sangat mudah saja kalau kita pakai T table tu. Okay, 2.201. We go back to the question. Okay, here we go. Ini adalah nilai T dia, 2.201. And then kita akan mencari ET tu. Ini adalah kita punya rumus dia. Ya. Yeah? So 2.201 ni berada dekat sini. Lepas tu S dengan N ini kita substitutekan daripada soalan tadi tu. Iaitu S adalah 0.38, N tu adalah 12. Buat sikit pengiraan, kita dapat 0.2414. Jadi, bila kita dah tahu semua benda, maka kita boleh substitutekan ke dalam sini, approach ni. Ya, dan kita kira, and finally, we are going to obtain mu lies in between 2.8586 and 3.3414. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk kali ini. Thanks for watching. See you in the next video.